50. Okey okey. Ni saya rasa dah habis rasanya gitu. Dah habis. Dah habis. Kita tajuk baru. Yes. Kita tajuk baru. Muka surat tu sebab saya tanya, sebab buku saya lain muka surat dia. Saya 54. Kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Ni tajuk baru kan? Memang tajuk baru sebab saya ingat gitu dah habis. Betul. Kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Puan-puan, mahwal iman. Al-iman dia kata apa? La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iman itu ialah tasdik bil qalb, batakrir bil lisan, wa fi'lun bil jawarih. Itu iman. Mesti ada tasdik. Ini yang kita bicarakan, tasdik bil qalb. Percaya adanya hari kiamat, baru rasa dahsyatnya hari kiamat. Tapi kalau kita tidak percaya adanya hari kiamat, macam mana nak kata kiamat tu dahsyat? Biasa kita tengok kan gempa, gerak gempa tu. Gempa bumi, ribut taufan, macam-macam nama lah. Dahsyat sekali. Kita sedih, kita menangis, meninggal ramai dan macam-macam. Ditelan bumi, bangunan tinggi-tinggi, runtuh rantah. Itu hanyalah sedikit, perempuan. Tak sama dengan dahsyatnya hari kiamat. Sebab benda tu tak datang lagi. Dan kita tak akan bertemu. Kan? Sebab kita ni umat terakhir, kita lah yang bertemu umatnya. Tapi kita tak tahu bila. Jadi rasa-rasanya kita tak jumpa kot. Rasa je. Kalau Allah nak kiamatkan besok, kiamat. Sebab Allah bersifat iradah. Dia berkehendak. Bukan macam kita. Kita ni minta pada Allah, mengharap padanya. Tapi dia tidak. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Okey, pengarang buku ini perempuan Abu Lais As-Samakhandi dengan sanad riwayat daripada Aisyah radhiyallahu an berkata, saya bertanya pada Rasulullah SAW, apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat? Jawab Nabi SAW, amma inda salasati mawadi'an fala indal mizani imma an yahkhifa wa imma an yaskula wa inda tatayurid suhufi imma an yu'ta kitabahu biyamini wa imma an yu'ta bishimali wa hayna yakhruju unukun minan nar. Ila akhir hadis ini, iaitu kalau kita tengok di sini sampai kepada dia kata apa ni, wa karrihul asifi fanaji muslimun wa makhlusun musallama wa maktubun fi nari ala wajhi. Adapun di 3 tempat masa maka tidak ingat. Ditanya, kita ni perempuan macam bercinta tau. 2 kekasih ni bercinta-cintaan, akan bertemu satu hari nanti. Sebab itu orang selalu kata ni, orang ulama-ulama dulu kata, hidup ini tunangnya mati. Mana yang akan bertemu? Sebab itu ditanya tu, ingat pada kekasihnya pada hari kiamat. Jawab Nabi SAW.
Apa dia kata? Adapun di 3 tempat masa maka tidak ingat, dia kata. Pertama, ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan atau berat. Tak peduli dah siapa kekasih ke, tak kekasih ke, yang disayangi ke, yang dicintai ke, yang diharap selalu ke, tak ada. Kerana masing-masing sibuk dengan nasib masing-masing. Itulah dia. Orang kata apa dia? Lakum dinukum waliyadin. Sana. Kat atas dunia tak. Orang Melayu selalu kata, jangan jaga tepi kain orang, kata. Tapi orang Muslim bukan nak jaga tepi kain orang. Sebab benda tu tak baik, tak elok kan. Tepi kain kan benda-benda yang tak bagus selalunya. Kita kena jaga kemaslahatan orang, mana kebaikan orang. Nak bagi dia baik. Maslahah, kemaslahatannya. Itu satu perempuan. Tak dapat dah. Bapa tak tengok anak dah, walaupun kesayangannya atas dunia ni. Siang malam dia kira cari duit ke apa untuk dia ni. Tok Along ni nak pertama sayang menyang kan. Tak, perempuan tak ingat ya. Jadi tengok ni. Yang kedua, ketika menerima lembaran catatan amal suhuf. Masa datang tu tak sama ada depan, belakang, kiri, kanan. Masa tu orang tertanya-tanya apakah yang tertulis dalam suhufku itu. Ya, apa yang telah dituliskan. Dulu kita sangka kita buat banyak. Rupanya perempuan tak ikhlas pula. Dulu rasa sedekah tu banyak dah. Masya Allah, lepas tu ungkit-ungkit pula. Tu macam mana tu? Dulu rasa banyak tolong orang dah. Sayangnya bila orang tu sikit je jentik hati kita, kita alah dia kata. Dulu kau merayap, aku yang bantu dia kata. Tu umpamanya. Jadi muhasabahlah kita balik. Apa yang perlu kita buat. Ni ada lagi masa-masa ni. Bagi saya masa-masa bonus. Kalau di padang bola tu masa-masa kecederaan. Tak kisahlah apa. Yang penting kena kutip. Agar kita dapat bertemu Allah dengan muka yang penuh bercahaya nanti. Seronok. Kita nak bertemu kekasih kita. Sebab itulah yang korang, kalaulah ada lain yang kau cintai, kan? Allah dan daripada Allah dan Rasul, siap. Allah itu kekasih sebenar. Sebab itu perempuan kalau nak semayang tu, datangkan rasa seronok dan suka tu. Kita tak dapat nak berdepan kan. Kalau atas dunia dengan suami berdepan, dengan orang kita sayang berdepan. Dengan Allah kita tak dapat berdepan. Tapi roh kita ni dapat membaca dan menghayatinya. Sebab itu bila semayang jasad serta roh. Jangan jasad saja. Kalau jasad saja, kita hantar je badan. Kan, ambil air semayang, bawa badan. Ikut imam nulak, habis dah. Tak kira tadi tu, imam bangkit, kita bangkit. Tak dapat lah pahala kita kan. Nenek semayang ikut imam perempuan, biarkan dia dulu bangkit. Habis betul baru bangkit. Tak dapat pahala. Pahala berjemaah. Ya, perempuan? Okey, itu yang kedua ya. Ketika menerima lembaran catatan amal, iaitu suhuf, sehingga ia terima sama ada dari kanan atau dari kiri. Ada dalam Al-Quran disebut ada yang datang dari belakang semua. Ada yang datang dari depan. Berbagai-bagai cara kedatangannya itu menunjukkan apakah yang ditulis di dalamnya. Sebab itu belum dapat dah menggigil dah tengok dah macam mana cara datangnya. Dia dah tahulah nasib macam mana ya. Okey, yang ketiga, ketika keluar dari neraka, ular naga lalu mengepung mereka. Ketika keluar dari neraka, ular naga lalu mengepung mereka dan berkata, aku diserahi 3 macam. Bila berdepan dengan ular yang keluar daripada neraka itu. Bukan dia keluar daripada neraka. Ular tu tadi. Apa kata ular? Ular kata,
Aku diserahi 3 macam dia tu. 3 jenis manusia ni. 3 kumpulan manusia ini. Pertama, orang mempersekutukan Allah dengan lain Tuhan. Tadi saya kata tasdik bil qalb tadi. Mesti tasdik dengan qalb. Pengakuan terhadap Allah yang Maha Esa. Sebab kita dalam sembahyang pun kan, kita kena bertasyahud balik semula 5 kali sehari semalam. Kan berapa kali dah tu? 17 berapa rakaat? Berapa kali kita? Ya, dikira apa rakaat terakhir tu. 5 kali lah kan. Bertasyahud, ya. Tahiyat awal pun ada juga tasyahudnya tu, tapi dia sunat. Orang yang mempersekutukan Allah dengan lain Tuhan. Ini yang ketiga ni. Yang orang lupa segala-galanya bila bertemu ular ini. Ular ini pula mengatakan bahawa ia kontrol orang ini. Pertama, yang menyekutukan Allah. Baik itu perempuan, bacalah surah Al-Ikhlas walaupun pendek. Kadang-kadang ada orang lah, pendek ni ya surah nak baca. No. Kena baca tu, surah tu hadam betul-betul. Allah sendiri menyuruh Rasulullah SAW ajar kita. Apa dia kata? Bismillahirrahmanirrahim. Kul itu katakanlah wahai Muhammad. Sampaikan wahai Muhammad. Allahu ahad. Itu pertama. Allah Maha Esa. Ya, perempuan. Allahu Samad. Tuhan tauhid juga tu. Tauhid rububiyah. Uluhiyah penyembahan kita tak sembah lain. InsyaAllah orang Islam kat Malaysia ni tak sembah benda-benda lain lah. Dia memang semayang je. Tapi yang satu ni macam-macam. Ya, kena jaga hati lah perempuan, jangan tergelincir. Ya, jadikan hati kita jinak untuk kita kuasai. Banyakkan zikir agar dia tunduk patuh ya perempuan. Bila kita boleh kontrol dia, bawa dia sama-sama ya, bawa dia tu menjadi apa nak kata? Titik penentu. Ya, untuk kita mengatakan bahawa Allah itu Maha Esa ni. Dada kita. Bila dia terima kat sini perempuan, kalau kita tengok ya kajian orang-orang apa ni, tasawuf ni, dah lepas di sini, dia pergi kat sini. Otak kita akan fikir tau. Sebab itu kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, otak mencerakin jadi. Betul tak ni? Islam kata Allah Maha Esa. Dia fikir. Oleh kerana dia ada ilmu, nuntut ilmu, baca Quran, kul huwallahu ahad. Tak ada pilihan lain, no choice. Tak kira di mana saja, itulah Allah, Tuhan yang Maha Esa, nama satu nama yang tak bersekutu dengan mana-mana nama dalam dunia ini, malah sampai akhirat nanti. Ya Allah. Ya. Okey, dan itu satu perempuan dia. Ingat-ingat perempuan. Dia nak keluar ni, saya nak tunjuk juga macam mana dia keluar kan. Masuk ni bolehlah kita kata macam mana kita boleh tergelincir. Dia ada 3 jalan perempuan. Pertama ni, tasdik kat hati ni. Sebab itu jaga. Tiba-tiba je berdetik hati. Tu saya kata tu, kalau nak baca buku ke kitab ke, pilihlah kitab-kitab yang baik. Tu anak-anak kita semua kan yang menuntut tinggi-tinggi apa-apa ni semua, banyak musuh sebenarnya perempuan. Sebab musuh-musuh Islam itu menulis buku yang indah-indah pada pandangan kita. Pada dalamnya disuntiknya mulhid, apa lagi? Macam mana izam tu semua ada. Pemikiran-pemikiran perosak. Ada buku perempuan boleh baca, pemikiran-pemikiran perosak. Takut perempuan ya, takut sangat. Kita kena ada perisai. Sebab itu kita kena ada ilmu agama, asas. Sebab itu dulu budak-budak kita yang kita hantar keluar negara,
Kita pergi hantar orang pergi apa dia, bimbing dia. Sangat takut. Tak kan kecil-kecil lagi lepas SPM. Terus saja pergi. Ada pembimbing-pembimbing. Saya kalau dia balik ke sini, kadang-kadang tengoklah juga dia. Ya, ialah yang dibagi kat kita, kita temulah kan. Yang tak bagi, tepatlah. Perempuan jaga ya hati, perempuan jaga hati. Itu sebab Rasulullah kata apa? Dalam dada itu ada seketul daging. Baik dia, baiklah seluruh tubuh. Ya, sakit dia, sakit seluruhnya. Wahya qalb, itulah hati. Yang kedua, dengan apa? Lisan. Cakap yang bukan-bukan. Siapa yang menafikan apa-apa yang telah diwajibkan ditulis dalam Al-Quran tak ada, padahal Quran kata ada, jangan main. Ini pun ada bukunya. Kalau tak silap saya, karang Al-Maududi, yang perkara-perkara yang batalkan syahadah. Boleh baca pun. Buku tu ringkas-ringkas. Masya Allah, ya perempuan, jagalah lidah. Islam suruh kita menjaga lidah. Selalulah baca benda-benda yang baik, ayat Quran, ya. Jadi dia tak. Yang ketiga apa? Perbuatan. InsyaAllah kita tak sembah tok pekong, kita tak sembah pokok, sembah bulan, sembah bintang. Ya, perbuatan. Tetapi kadang-kadang perbuatan kita itu menyalahi akidah. Percayalah dia kat ni boleh nanti ni kalau kita hantar apa benda-benda, minta dah, tak ada anak dapat anak. Tu apa hal? Saya pernah lagi dulu masa saya sekolah-sekolah kan ada orang cakap ni, ya nak buat macam cerdik-cerdik semua yang saya kalau dia nak peksa saya hantar kat sini-sini dia. Sebab anak saya semua okey. Itu dululah zaman jahiliah dulu kan. Sekarang mudah-mudahan tak ada lah. Kita mengharap macam tu. Tetapi ingat perempuan, zaman moden ini pemikiran-pemikiran perosak, pemikiran-pemikiran yang merosak akidah itu lagi banyak. Dan dia datang dengan berbagai-bagai apa? Mekanisme dia. Sekarang apatah lagi kan dunia tanpa sepadan, semuanya di hujung jari. Sebab itu nak masuk website perempuan kena pilih website yang memang kita kenal siapa orangnya. Jangan pergi tak tentu hala tu. Tu yang macam-macam masuk dalam kepala tu. Akhirnya pemikiran pun lain, pendapat kita pun lain. Akhirnya kita semua salahkan orang semua salah kita betul. Sedangkan kita yang tersesat masuk website tadi. Okay, perempuan ya. Itu dah saya dah bagi dah. Jaga jangan jangan jaga ya 3 jalan dia tergelincir tu. Ya. Dan orang yang kejam. Kalau dalam bahasa kita apa perempuan? Zalim. Kadang orang Melayu ni kata jahat-jahat dia tak peduli. Kalau kata zalim marah betul. Kejam ni, bengis, kejam, tak berperi kemanusiaan. Ya, atas jalan agama, atas jalan Islam. Ya, jangan pula bila dia jatuh hukum gantung ataupun hukum apa? Qisas, tak kesiannya, kesiannya. Habislah orang nanti mati, habislah tangan orang Malaysia kudung semua. Itu tak bertempat namanya. Sebab itu dalam Quran dia kata bil haq, jangan bunuh orang tanpa sebab yang hak. Sebab ada sebab yang hak untuk bunuh balas, iaitu qisas. Orang tak faham, bila tak faham gitulah. Dan nak menyabitkan bukannya senang. Bukan macam kita ni bersaksi-saksi pakai hentam je. Dalam Islam ada saksi yang jujur, saksi yang adil. Ya, oleh kerana kita tak faham, maka kita itu pun satu hal lagi perempuan. Jadi saya takutlah perempuan, nak sebut pun takut. Takut mulut kita bercakap benda yang kita lebih cerdik pandai dari Allah. Itu
Itu yang takut tu perempuan kan. Ini jagalah. Ya. Orang yang kejam ya. Penentang zalim. Dia orang bacalah ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Tengok dia tu. Tangan Allah, tangan Rasul dan ulul amri di antara kamu. Tengoklah apa benda. Ya, yang ini dikatakan ni yang tidak bertentangan dengan Islam tu kena ikut. Ya perempuan, bila bertentangan dengan Islam tak wajib taat dah. Ya, tetapi dalam konteks hidup hari ini biarlah dengan bermaslahah kita melakukan kerja. Ya. Dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Nah, itu yang ketiga. Hari kiamat ni apa ada perempuan? Banyak hisab, mahsyar, sirat, syurga, neraka, itu termasuk semua tu. Jangan cuba-cuba nak menafikan. Alah, dia kata, mana ada itu masuk syurga mimpi indah, dia kata. Masuk neraka mimpi ngeri. Ada orang cakap dia. Jangan cuba-cuba perempuan. Syurga itu betul-betul wujud, neraka pun betul-betul wujud. Kalau takkan Allah sebut dalam Al-Quran. Ya. Maka diringkaskan, semua orang-orang yang tersebut itu lalu dilemparkan semuanya ke dalam neraka Jahannam. Finari Jahannam. Ya, kalau kafir tu khalidina fiha abada. Tapi jika orang-orang yang beriman, masih ada lagi harapan, sekiranya masih ada lagi dalam hatinya, walaupun sedikit imannya, dia akan selamat akhirnya. Walaupun sebesar biji sawi. Tapi kena bayar dulu lah. Ya, kena bayar dulu. Melainkan manalah tahu kan, dapat syafaat kubra pula dengan Rasulullah. Sebab itu banyak-banyak salawat. Perempuannya banyak-banyak salawat. Tak ada je apa nak buat, terselawat je dah. Yang pertama minta ampun, salawat, zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah tu Allah. Salawat Rasul. Minta ampun hak kita. Kita nak diampunkan. Sebab itu jangan lupa yang tiga. Sepanjang hari itu penuhkan. Ya, perempuan, insya-Allah. Kita harap dengan Allah, bukan garanti perempuan. Kita tak masuk syurga dengan banyaknya kita semayang. Kita pun tak tahu Allah terima ke tidak. Tapi kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Mintalah perempuan ya. Semua orang-orang tersebut itu lalu dilemparkan semuanya dalam neraka Jahannam. Dan di atas neraka Jahannam itu ada jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Saya kecil-kecil lagi, mak saya ajar saya, jembatan tu kata lebih tajam lagi. Besar rambut dia kata. Maknanya dia pun baca hadis juga. Sedang di kanan kirinya ranjau dan duri-duri. Jangan nak bayang ya perempuan, jangan nak bayang ranjau dan duri atas dunia ni. Benda-benda yang di hari akhirat tu kita tak pernah nampak kat sini ni. Tak dapat nak kita nak duga macam mana. Cuma kita dapat perumpamaannya sahaja. Kalau duri hari ini kita sangat takut terselumbar dan apa semua, maka di sana nanti lebih lagi ya. Sedang orang-orang yang berjalan di atasnya ada yang bagaikan kilat. Tu tengoklah amal masing-masing. Dan bagaikan angin yang kencang. Masya Allah perempuan, kita minta-minta macam tu. Maka ada yang selamat dan ada yang luka terkena bantulan duri, dan ada yang terjerumus muka ke dalam neraka. Begitulah gambarannya perempuan. Dan api di hari kiamat itu berapa kali ganda? Beribu kali ganda kan daripada api panas, daripada api yang ada atas dunia. Sekiranya gugur sebesar biji sawi kat atas dunia ni,
Nescaya hancur lebur dunia ni. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW dengan sabdanya, di antara dua kali tiupan sangkakala itu jarak 40 tahun. Mula-mula sangkakala pertama, iaitu menghancurkan seluruh isi alam. Ya, kemudian sangkakala yang kedua, iaitu membangunkan kembali. Ya. Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan kembali. Kemudian Allah menurunkan hujan, iaitu air bagaikan mani orang lelaki, maka tumbuhlah orang-orang mati bagaikan tumbuhnya tanaman sayur. Kenapa dia buat perumpamaan itu? Manusia ini subur kan, berkembang subur kan, ada dengan adanya air mani orang lelaki. Sebab itu digambarkan macam tu. Ya, kemudian tumbuh segala-galanya balik. Imagine dah perempuan macam mana tu. Bukan macam kebun kita tu kecil sangat. Ini tak tahulah seluas mana. Sebab dari Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW punya umat penuh semua. Ya. Lalu Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kita pun belajar dari sekolah rendah dulu. Apa kerja malaikat Israfil? Kita jawab apa? Meniup trompet sangkakala tu. Tertanam dalam jiwa kita ni. Ya. Ia meletakkannya di mulutnya, melihat ke arasy, menantikan bilakah ia diperintah. Itulah malaikat perempuan. Sebab itu malaikat tak bagi jadi khalifah. Dia tak kreatif, nampak kan? Suruh tiup trompet, dia lah tunggu, tengok ke arasy. Bila nak tiup ni? Nanti perintah dia tiup. Manusia bila Adam dijatuhkan atas dunia, macam-macam dia buat. Kreatifnya manusia. Sebab itu layak jadi khalifah membangunkan dunia. Kan? Sebab itu sangat mulia. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sebab itu disuruh sujud tu, bukan sujud kita sujud sembahyang ni. Sujud itu ialah menghormat kepada Adam. Malaikat tu bukan tak IQ perempuan. Kenapa tak pilih dia jadi khalifah tu, dia kata. Dia IQ ataj'alu fiha may yufsidu biha wa yasfiku dima. Lah, kau nak bagi ke orang ni yang kerja buat pasad atas dunia, dia kata, dan menumpahkan darah. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ni tahu lebih kau tak tahu. Aku ni lebih tahu, kata Allah. Sebab manusia ni dibekal dengan akal tu. Baik itu perempuan ada akal ni, jangan kita sia-siakan. Saya kan, saya kecil, mak saya tak ustazah. Diajar saya macam mana, saya sangat takut perempuan. Nah, dia kata, akal tu kalau dikambing-kambingkan, dibaham dari rimau, dia kata. Tak takut ke? Baham rimau tu. Akal ni kalau tak guna dengan baik, sedangkan Allah bagi begitu indah, cantik, tak digunakan di tempat yang bagus, maka kita akan hancur. Sebab itu sebelum buat apa-apa, fikir dahulu. Sekali kita buat tindakan yang tidak betul, Masya Allah, dia punya kesan tu perempuan, Tuhan saja yang tahu. Tak mampu kita nak menanggungnya nanti. Sebab itu Sayyidina Ali kata, al-aqlu min nurillah. Akal itu dari cahaya dari Allah. Min nurillah, dari cahaya Allah itu, yang menerang kita. Tapi dia tak sampai hakikat, kerana dia perlu petunjuk, iaitu Al-Quran.
Sebab itu kalau kita nak beriman perempuan, nak kena akal, hukum akal dulu. Sebab itu orang belajar hukum akal. Nak mengenal Allah, belajar hukum akal. Nak diiktiraf apa pun, akal mesti salim. Nak puasa, nak sembahyang, nak pergi haji, berakal dia kata. Sebab itu bila ada akal, jangan disia-siakan. Jangan pergi diletak macam-macam merosakkan dia. Sebab itu Allah turunkan hukum perempuan. Hukum apa? Hudud lah. Kan? Minum arak dia kata, sebat. 40 kali sebat. Kita pun kata kejamnya. Sebab nak jaga akal, kerana akal ni nanti ni dia yang menentukan kita nak ke mana. Sebab itu jangan main-main dengan keputusan yang kita buat setelah kita berijtihad. Ijtihad ni ada ulama perempuan. Kita hidup hari-hari ni pun perempuan. Sebagai orang biasa, ijtihad orang biasa. Kita dah belajar macam-macam. Bila ada apa-apa benda, bolak-balikkan hati ni. Tengok aku belajar macam mana, ni dalam kitab macam mana, apa keputusan aku kena ambil. Bukan pakai lejang macam tu je. Tengok interest kat kita pun terus je. No. Tengok depan, belakang, atas, bawah. Kita kan futuristik. Orang Islam futuristik perempuan. Dulu ada time kan orang berbicara tentang futuristik. Saya dah kata tak ada yang futuristik melainkan orang Islam. Orang Islam tak berbicara hanya atas dunia, tapi dia bicara sampai akhirat nanti. Di mana negara negeri yang dia tak pernah lihat pun, dia sudah membicarakannya. Apa yang dia akan dapat di sana. Itu orang Islam. Baik itu kita jangan kecundang perempuan. Ya, cerdik hidup ni, gunakan akal yang Allah bagi tu. Ya. Itu diceritakan. Nanti tunggu je. Itu sebab kita ni perempuan, dia sangat mulia sebenarnya. Laqad karramna bani Adam, sungguh aku muliakan anak Adam. Perempuan ni mulia kita ni. Baik itu jangan cuba-cuba dicemari. Jagalah, jaga. Sama ada lelaki ataupun wanita. Ya. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah syur? Maknanya sangkakala itu. Jawabnya sur, ya. Jawabnya bagaikan tanduk dari cahaya. Itu sebabnya orang ada yang buat gambar trompet itu macam tanduk. Tapi tak macam tu lah perempuan. Dia seumpama itu tapi bukan macam tu. Jawabnya bagaikan tanduk dari cahaya. Saya bertanya bagaimana besarnya? Jawabnya sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar bulatan itu seluas langit dengan bumi. Masya Allah perempuan. Agak-agak malaikat tu macam mana kekuatannya tu, kan? Dahsyat betul. Dan akan ditiup sehingga 3 kali. Pertama, nafakhatul faza, untuk menakutkan, nak nakut-nakutkan je. 2, nafatus sa'd, untuk mematikan. 3, nafatul ba tu tahulah bangkit, ba ain sa, ba hari kebangkitan, untuk bangkit balik, ya, untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Mula-mula nak takut-takutkan, maknanya ada period untuk menakutkan tu perempuan.
Maknanya nak suruh bersedia lah tu kan. Lepas tu betul-betul, lepas tu bangkit balik. Dalam riwayat Ka'ab, hanya ada 2 kali tiupan ada. Ada ikhtilaf di situ puan. Ada ulama kata, ada yang pendapatnya tu tadi mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Iaitu mematikan dan membangkitkan. Tak kisahlah perempuan. Ya, yang penting benda tu pasti berlaku. Ya, macam mana itu kaif terpulang pada Allah, macam mana diinginkannya. Ya. Wa yauma yunfakhu fis-sur. Tadi itu sur kan? فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Surah 6 ayat 87. Dan pada hari ditiup sangkakala, maka terkejut takut semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Perempuan terkejut, terperanjat beruk semua. Lebih pada terperanjat beruk. Betul lah, ada yang pengsan terus. Ada yang anak di pangkuan jatuh terus. Kan? Tengah menetek buang anak. Tak peduli dah siapa-siapa kan. Jadi perempuan, tak rupanya di antara yang berbagai-bagai itu, ada lagi kumpulan yang bonus lah untuk orang beriman. Kata, tak tahu apa pun. Kau tak tahu, elok je, biasa berlaku. Atas dunia pun dah biasa dah. Kadang-kadang tu ada yang dengar guru rentang mereka puting beliung, tengok dia sedap ya. Mana tu, bila ribut, dia kata. Padahal rumah kawan dia terbang atap nak. Tengok perempuan, gambaran-gambaran itu ada pada kita. Tapi walakin aksaran nas la ya'lamun, kata dalam Quran. La ya'qilun, walakin aksaran nas la ya'qilun. Ada yang buat tak tahu, ada yang tak nak fikir. Apa saja yang Allah bagi kejadian di alam ini, dia menjadi ibrah kepada kita. Gambaran-gambaran yang berlaku dalam hidup ini. Nanti kan kita jumpa juga lagi dahsyat pada itu. Dia perempuan balasan baik dan balasan buruk tu. Jadi perempuan ada macam-macam. Kadang-kadang tu tak tahu pun gitu. Saya tak tahulah. Dia tengok bila pula lah terbang macam ni dia. Ingat lagi masa tsunami kan, Masjid Ar-Rahman tu. Dahsyatnya perempuan. Sampai Cina tepi tu masuk Islam terus. Ditengok semua hanyut. Masjid tak sampai pun kat lantai atas tu. Sampai dekat tu. Saya lepas tu saya pergi. Ada orang cerita, ni buat ni tu sampai sini je ni air dia tu. Masya Allah, itu Allah tunjuk tak berapa kali pada kita. Betul. Ada orang kata macam ni je. Sikit je. Macam kita biasa kan kat rumah kita tu, kadang dia naik cap-cap macam tu. Betul, dia pergi. Dahsyat ya Allah. Yang tumbang, yang runtuh, yang macam-macam. Perempuan pergi tak rumah tu? Rumah Ustaz Asyari punya saudara mara. Lagilah orang kuat kepercayaan kat dia tu. Perahu kapal apa nu tepi pantai tu melayang melambung. Saya pergi naik betul tengok kapal tu. Tersangkut ke atas tingkat berapa rumah tu. Dia orang tak ambil dah, datang jadi tempat pelawat orang. Ya. Dahsyat tak dahsyat lagi orang dahsyat Ustaz Asyari. Itulah Allah nak tunjuk perempuan. Sebab itu dalam Quran, perempuan tak percaya kan baca Quran. Walakin aksaran nas la ta'qilun, walakin aksaran nas la ta'lamun, walakin aksaran nas la tatafakkarun, tak tafakur, tak fikir, tak tengok.
Apa yang Allah perlihatkan pada kita itu sebenarnya gambaran-gambaran yang sepatutnya di pengajaran kat kita. Tapi kita masih oak-oak lagi. Alah, mana Allah tu? Kan perempuan, tak apalah perempuan. Itu terpulanglah pada masing-masing. Tetapi nun jauh di sudut hati, sebenarnya kita tak mampu buat apa satu pun, tak mampu. Ya, sebab itu mengharaplah pada Allah. Allah hanya bagi kita sedikit ruang tu untuk usaha. Tu pun ni tengok ni kita. Ikhlas tak? Sungguh-sungguh tak? Asal ada je ke? Asal main-main ngada-ngada je ke? Dia pun tahu siapa kita. Ya perempuan? Atau dia nak menguji kita, dah bagus kita buat, tak dapat juga. Rupanya itu dah ujian, nak bagi pahala, nak tengok siapa kita yang sebenarnya. Seterusnya, fikir-fikirkanlah perempuan. Puas berdoa tak dapat-dapat, jangan ya perempuan. InsyaAllah doa pasti dapat. Pasti dapat. Jangan takut ya perempuan, doa pasti dapat. Sama ada cepat, lambat, atau dibagi kat sana. Tunggulah perempuan. Yang penting dalam dada kita, dalam hati kita ini, kita sereda dengan apa yang Allah bagi. Sebab tu kan kadang ke mulut kan, saya kan kadang, aku reda ya Allah. Kerana saya fikir, aku ni menipu ke apa ni? Fikir balik semula. Kita nak hati tu tunduk. Jangan mulut je kata aku reda. Kadang-kadang kita mulut kata reda, tapi dalam hati entah apa-apa. Tu kena ubat, makan pil lagi. Pilnya tak dapat ke hospital tu ubat. Pilnya dalam Quran, hadis, kat masjid, kat surau. Dia tak dapat tengah padang ke apa, tak ada. Ya, sebab tu saya selalu kata pergi cari pil. Kalau nak tazkiyah tu saya kata apa? Pergi ambil berus dawai. Pergi ambil berus dawai, pergi ambil klorok. Gitu. Bersihkan betul-betul. Jangan ada tinggal lagi tampuk-tampuk hitam tu. Jangan sayang benda-benda yang buruk. Buang. Ini buat sikit sampai mati aku ingat. Amboi. Orang tu dah minta maaf dah. Sampai mati aku ingat. Kata. Tu apa? Ya dah sudahlah, buang habis. Satu. Kedua, orang yang suka buat jahat ke orang ni, fikir-fikirlah. Apa untung kita dapat buat jahat ke orang? Kan? Bila kita buat jahat ke orang, orang tu terima dengan sedih. Sampai mati dia ingat. Tengok tadi. Lepas itu kita kena ada ilmu sama-sama, kita jadi baik. Yang kita seorang ni baik perempuan. Lepas itu kita kena ajak-ajak sama-sama. Sebab kita nak sama-sama baik. Supaya kita wujud masyarakat yang baik itu. Ya, kalau dia tak buat, kita tak ingat tadi. Kan? Jadi kena sama baik. Baik itu jangan kita seronok baik seorang. Tak. Baik itu kalau Allah nak turunkan bala, ulama-ulama di tempat tu tak ingat-ingatkan tu pun sama kena. Sebab itu ingat-ingatlah perempuan. Ya, jangan lepas diri kita je. Setidak-tidaknya kita doakan sahabat kita. Mungkin kita lemah perempuan. Saya tahu ramai yang mengadu. Saya tak mampulah ustazah, saya tak mampu. Macam inilah doa yang baik-baik. Ya? Sebab yang melakukan, yang menjadikan benda ini itu Allah. Minta kepada yang empunya. Ya perempuan? Senang hati kita. Hidup kita pun senang. Apa lagi perempuan? Suruh tu kan, suruh tu maknanya sangkakala tadi. Dan pada saat itu tergoncanglah bumi dan manusia bagaikan orang mabuk. Itu saya kata tadi, yang menyusu anak habis tergolek. Sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya. Gugur perempuan yang begitu kuat tu. Kita perempuan kalau mengandung ni, kalau lekat kuat tu. Kalau tak dengan takdir Allah nak gugur tak gugur, walaupun kau jatuh. Saya berapa kali jatuh kat ITM tu, banyak tu bukit bukau. Bukit kan turun naik pergi ngajar. Hari hujan jujak-jujak.
Sekali jatuh geduk beg. Ada lagi dia. Bukan senang. Sebab itu orang kadang-kadang yang berzina, Allah duga. Buat macam mana pun dia tak gugur. Dahsyat. Matin. Makan matin. Makna tempat yang sangat terjaga. Kokoh. Dinding tu, dia lekat kat dinding tu kokoh. Kami main membuat. Dia satu je yang berjaya tu. Dah lekat kat dinding rahim tu, tak keluar dah. Yang lain pun takkan masuk. Dia yang berjaya satu. Sebabnya, sebab itu, itulah. Kita diduga oleh Allah dengan macam-macam, ya. Dan yang menyusui, lupa terhadap bayinya. Terjatuhlah apa dia. Dan anak-anak segera beruban. Tengok. Budak, beruban terus. Kita beruban dah umur 50, 60, 70. Dia baru budak, ya, beruban terus. Dan syaitan-syaitan berlarian. Dah tahu dah. Nasib aku tak lama boleh tahulah ke mana kan. Berlari tak tentu hala. Saya teringat masa di universiti dulu. Kalau black out tu, siapa yang kuat menyerit? Berlari-lari sana kemari. Kita tak. Kita tahu dah gelap. Dia orang tu lah. Kami takut dia gelap tu. Ya. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama. Lama buat, ya. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup yang kedua. Dia kata apa dia? 40 tahun. Kita tak tahu 40 tahun tu lama mana. Ukuran siapa? Kita ke? Ukuran Allah sendiri. Ya. Wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ard ila man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun. Tengok. Inilah gambarannya perempuan. Dan ketika ditiup sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi. Tak ada yang hidup. Habis semuanya mati. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tiup lagi, tiba-tiba mereka bangun dan melihat. Tengok perempuan. Ini ayat Quran surah Zumar ayat 68. Semua mati kecuali yang dikehendaki Allah. Masya Allah perempuan kan. Tengok. Sebab itu orang Islam tak patut putus asa. Sebab itu dalam Quran kata yang putus asa itu adalah orang kafir, bukan orang beriman. Perempuannya, orang beriman takkan putus asa. Quran dia sebut. Walaupun mati semua dia kata, tapi kalau Allah menghendaki tak. Kan roh. Sebab dia tak dihisap. Dia tak berkenaan. Dia tak berkenaan, tak adalah. Sebab yang berkenaan ni kita yang berakal ni. Allah nak hisap kita, nak beri balasan yang seadil-adilnya seperti mana pemikiran kita, harapan kita masa kita hidup. Kan kita nak orang adil kat kita. Kita nak semua adil. Kita nak ni kan. Nanti dapat Allah bagi. Ya. Sebab itu kadang-kadang atas dunia kita tak diadili, kita dizalimi. Berdoa banyak-banyak perempuan. Sebab itu adanya hari kiamat. Sebab Allah nak bagi tu pada orang yang berhak untuk dapat. Hari pembalasan. Yaumul ba'. Yaumul apa lagi? Kiamah. Yaumul jaza'. Tu baguslah yaumul jaza'. Hari pembalasan. Ba' tu hari kebangkitan. Ya, kiamah hari kehancuran. Nama dia macam-macam. Dan ketika ditiup sangkakala, maka matilah semua yang langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup lagi, tiba-tiba mereka bangun dan melihat. Tengok dalam surah apa? Surah Yasin tu. Bila dia bangkit dari kubur apa? Dia kata kiri kanan tengok. Apa yang bangkit kita, dia kata. Dia pun heran. Dah pukul apa dah? Habis dah masa? Habis dah masa? Atau ada lagi? Atau nak lagi?
Ya, okey. Kalau tak lagi okey, saya terus je. Mereka yang dikecualikan itu ialah roh. Saya dah banyak kali saya katakan, roh ni perempuan, dia berpindah je. Kita selalu kata telah berpindah ke alam baka dia tu. Dia tak mati. Dia sentiasa macam mana dia datang, macam tu lah dia pergi. Baik tu jangan marah sangat ke orang bila dah tua apa, oh dia masih lagi steady. Kadang-kadang nak kahwin nak apa, jangan marah. Selagi roh duduk dalam dia mempengaruhi juga. Tak? Ni kan bila dah tua dah apa, duduklah situ, tunggu bila malaikat datang. Apa hal? Ada dalam Quran macam tu. Dalam Quran sebut hidup berpasangan, dia kata. Islam kata bila kita apa? Berkahwin, setengah dari agama itu sudah selesai. Bila kahwin, pahala banyak berjemaah. Ini pula tak bagi. Ada anak yang tak bagi mak bapak kahwin pun ada. Saya pernah tengok tu. Dah kahwin bercerai kerana anak tu marah. Padahal orang suami isteri baik sangat-sangat. Loving. Walakin anak pula marah. Orang tu ada duit, pensionnya pun banyak. Anak tu yang nak apa, nakkan duit bapak tu. Ingat. Anak sepatut tanggung mak bapak, bukan bila dah tua bukan nak duit mak bapak. Kalau isteri tu menghabiskan duit suaminya, padanlah tu dia isteri. Tu banyak orang tak betul fikiran. Bila dah tua je, apa ni gatal. Mana kau tahu dia gatal? Kadang-kadang kan kita ni. Betul. Saya kan sampai hari ni saya tak berani nak cakap semua tu. Sebab kehendak Allah tak serupa dengan kehendak kita perempuan. Saya ada kawan mengugu tu atas Seksyen 21 tu. Mengugu, menangis tiap-tiap pagi pergi hari Jumaat baca Yasin. Pawan datang menghadap saya, wahai Ustazah Nosiah, tolonglah adik engkau ni bahasakan budak tu adik. Kata. Siapa ni? Saya kata dia ni kata. Belum jumpa Mr. Right, macam itulah kata. Dah apa, kau tengoklah besok. Memang perempuan, bila dia nak kahwin saya pergi pujuk, jangan kahwin. Sebab saya takut dia kena tipu. Ya, kita pun mesti ada orang kata apa? Syahid-syahid, alamat-alamat ya. Nak tengok orang tu apa dia punya karakter. Memang betul perempuan menangis lepas tu. Duk malah saya nak cakap. Nak hidup pun tak boleh. Rupanya orang tu kahwin bukan. Tak ingat dah perempuan. Puas saya menahannya. Pergi 2-3 orang tahan, tak ada, malam esok aku nak akad itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik itu jangan sombong. Jangan sombong perempuan. Diam je lah. Tunggu apa keputusan Allah. Kan? Kalau kita tak nak, diam. Kalau nak, carilah. Minta cari ke kat orang apa ke. Kan? Kalau tak nak, diam-diam je. Buat kerja kita. Ya, jangan banyak cakap itu gini. Kita tak berdaya. Tadi kita pun kita tak berdaya. Kehendak kita ni pun kita tak tahu perempuan. Kau tak percaya, tengok kan. Hari ni apa nak masak ya, dia kata. Nak masak pun dia tak tahu. Apa nak makan hari ni? Tu dah ni. Dia pun tak tahu. Ni kan lagi nak kahwin lebih besar pada tu, lagi tak tahu orang tu tak mana. Jadi perempuan, ingat-ingatlah ya. Memang. Tapi kita sebagai manusia, ialah kena ada kan kasab, akal. Tak tahu. Mereka yang dikecualikan ia roh, orang-orang yang mati syahid, ya, Jibril, Mikail, Israfil dan Hamalatul Arsh. Yalah kalau mati semua ni macam mana kan? Dan malaikat maut. Sehingga ketika ditanya oleh Allah, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku, padahal Allah lebih mengetahui. Ditanya tu padahal dia tahu dah, dia yang buat benda tu semua.
Tapi dia tanya sebab nak ajar kita ni kan. Jawab Malikul Maut, ya Tuhan, engkau yang hidup yang tidak mati. Tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsh yang bawa aras ni, tanggung aras. Dan aku, dia kata, Malikul Maut kata, aku. Kalau aku mati, siapa pula nak ambil nyawa kan? Maka Allah SWT menyuruh Malikul Maut mencabut ruh mereka. Cabut dia kata, habis. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Abu Hurairah, orang ni kan dia tak tahu nama dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Allah berfirman, harus mati Jibril, Mikail, Israfil juga Hamalatul Arsh. Sebab ada pendapat kata yang ni harus mati. Sebab itu Allah kata tadi cabut nyawanya. Nah, betul lah, sesuai lah kan, sebab dia kata dia harus mati. Kemudian Tuhan bertanya, hai Malaikat Maut, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku? Padahal dia tahu dah. Sebab dia ajar kita kan, nak bagi kita ilmu. Jawabnya, engkau zat yang hidup yang tidak mati, tinggal hamba-Mu yang lemah. Kata Malaikat Maut tadi. Firman Allah, hai Malaikat Maut, tidaklah engkau telah mendengar firman-Ku, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap jiwa harus merasa mati. Sedang engkau salah satu di makhlukku. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau. Kau terakhir mati. Dah semua kerja kau buat, dah habis. Kau punya apa? Turn tu kan? Dah habis dah, kerja kau dah habis semua. Ini kau mati. Tengok ya. Maknanya ada yang mati kemudian lah kan? Terkemudian. Maka kini matilah engkau, maka matilah Malikul Maut. Dalam lain riwayat ataupun riwayat yang lain, dibawa oleh orang yang lain juga, ketika Malikul Maut diperintah mencabut ruhnya sendiri, maka ia pergi ke tempat di antara syurga dan neraka. Dia pun tak tahu, dia pergilah tengah-tengah tu, mana-mana lah. Sebab malaikat ni kalau tak bagi tahu, dia tak tahu perempuan. Dia bukan macam manusia. Manusia kalau dia tak tahu, dia pergi tengok. Dia pergi mengintai lah, pergi mengintip lah, macam-macam. Tu manusia. Kadang-kadang mengintip tepi pagar tu kan. Zabaniah tu apa kerja? Semua mati. Yang tu yang tinggal tadi. Semuanya. Lalu mencabut, jadi pergi antara tu ya, kerana jeritan Malaikat Maut itu. Lalu ia berkata, andaikan saya mengetahui bahawa mencabut roh itu seberat ini, nescaya saya akan lebih lunak ketika mencabut roh orang-orang mukminin. Tengok, dia tak tahu macam mana roh dia nak cabut pun, dia tak tahu apa, tak tahu. Bila suruh cabut roh, dia pergilah, dia buatlah ikut apa amal orang tu. Kalaulah aku tahu masa dia dah nak kena ni kan, masa dia kena tu, kalaulah aku tahu macam ni seriknya nyawa keluar, nescaya aku akan berlemah lembut dengan orang-orang yang beriman. Itulah apa yang ada dalam kepala apa Malakul Maut ya. Dia kata seberat ini saya akan lebih lunak ketika mencabut orang-orang mukminin. Kemudian matilah Malakul Maut dan tiada tinggal satu pun dari makhluk. Tengok itu jawapan. Tak ada yang tinggal. Kullu nafsin za'iqatul maut, itu firman Allah dalam Quran. Kemudian Allah berfirman pada dunia yang rendah ini, di manakah raja-raja dan putera-putera raja, di manakah raksasa-raksasa dan putera-putera raksasa yang makan rezekiku tetapi menyembah lainku. Kemudian Allah berfirman, siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini? Baik itu dalam surah apa tu? Maliki Yaumiddin. Raja pada hari kiamat, yang memiliki hari penghabisan. Itu di antara tafsiran para ulama. Kita baca tu beberapa kali tu, bila kita baca, ada tak terkenang yang ini? Terkenang tak? Menghayati tak? Nak kita baca Malik Yaumiddin, Malik raja di hari kemudian. Kalau Malikin Nas, pendek kan, yang memiliki hari penghabisan.
Mim lam kaf juga. Dia cuba panjang pendek saja. Sama maksud dia kata. Itulah juga. Itulah dia. Zatnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ditanya, kau dulu rasa gah, kau dulu rasa berkuasa, kau dulu rasa besar, mana dia kata. Janganlah kita rasa sedih bila kita rasa kecil. Kan? Bila kita dikecil-kecil, diperkecil-kecilkan. Allahu Akbar. Allah ada yang maha besar. Dia yang menjamin nasib kita. Ya, bukan orang lain. Itu yang saya kata tadi, hari merdeka. Mari kita merdekakan diri kita dari yang lain-lain. Biar kita hanya menjadi hamba kepada Allah. Ya. Tetapi menyembah lainku, ya. Kemudian Allah berfirman, macam saya kata tadilah, kan orang Melayu kat Malaysia tak sembah, tak pekong apa semua. Tapi ingat dua jalan yang lain tu tadi. Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini? Pertanyaan itu tiada ada yang menjawab. Maka Allah sendiri jawab. Siapa nak jawab? Dah habis mati semua. Maka Allah jawab sendiri. Hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu. Baru saya ingat dari kumpulan Qadariyah, satu lagi tu Jabariyah. Qadariyah tu semua dia berkuasa, Jabariyah semua terpaksa. Sebab itu orang buat jahat, ada ni nakal tanya saya, dia dah buat jahat. Ustazah, dia kata, semua yang berlaku di alam ini dengan izin Allah, kan Allah yang tak benda tu berlaku. Memanglah, saya kata, nak jawab macam mana lagi, betul lah. Rupanya dia buat jahat. Saya kata, apa maksud awak ni? Kalau awak buat jahat, Allah tak nak awak buat jahat. Sebab itu diturun Quran. Dia larang buat jahat tu. Dan kalau kau kata itu takdir Allah kat engkau, bila pula kau pergi tengok buku takdir tu? Nun jauh tersimpan. Rasul pun tak tahu. Kan? Hanya Allah yang tahu. Di Lauh Mahfuz. Macam mana pula kata-kata saya buat jahat ni sebab saya sudah ditakdirkan. Pandai mulut tu, cilikan sikit. Cilikan dia senang, perempuan jangan ambil cili tu. Dia cili dia lain. Baca qul Allah, tu cili dia. Kan? Innallaha alimun hakim. Allah yang maha tahu dan maha menghakim, bukan kau. Tu cili-cili dia. Siapakah yang punya hak milik hari ini? Pertanyaan itu tidak ada jawapan. Maka Allah sendiri menjawab, hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu. Allah saja yang mampu memaksa perempuan. Sebab itu mintalah pada Allah. Mungkin kan orang semua kata dia tak mungkin lah itu, mungkin ini. Kadang mengata orang tu kan, Tuhan dia yang tahu. Sebab itu saya selalu kata, jangan mendahului takdir Allah. Kita tak tahu. Kadang-kadang budak-budak tu kan masa kecil-kecil dulu hingus meleleh aja. Tak ada harapan. Mana kau tahu tak ada harapan? Masa depan dia rajin, dia belajar, dia apa, akhirnya jadi Perdana Menteri. Siapa tahu? Siapa tahu? Yang jadi Perdana Menteri senang je. Kan? Orang suka pangkat dapat. Apa ya? Jangan main-main. Ya? Allah tahu tak tahu. Allah tahu sekarang, dahulu, dah lepas tu. Sekarang dan akan datang dia tahu. Dia tahu memang dia ni rajin, budak ni rajin. Dia memang peramah, dia memang baik orangnya, memang suka buat baik. Sebab ramai pengikut. Ramai orang suka dia. Dia dicakap apa pun orang ikut. Kan? Senang. Jadi perempuan, sebab itu kita jangan mendahului takdir Allah. Apa-apa pun yang berlaku, sabarlah. Dan kalau kita rasa sedih sangat, sabar perempuan. Doa banyak-banyak, minta ampun dengan Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dengan terampun, terangkatnya dosa-dosa kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Ya, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian ya, Allah menyuruh langit, maka menurunkan hujan bagaikan mani lelaki selama 40 hari. Masya Allah, 40 hari perempuan. Hari ni tu yang besok
Macam mani turun hujan tu. Tapi tak sama lah yang ada kat sini kan. Sehingga air yang menggenang di atas segala sesuatu setinggi 12 hasta. Ni hasta 12. Maka Allah menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhan sayur-sayuran sehingga sempurna kerangka badannya kemudian semula dahulu. Kemudian Allah menyuruh, hiduplah hai Israfil dan halamatul aras. Hidup dua malaikat ni balik-balik. Maka hiduplah mereka. Lalu Allah menyuruh Israfil meletakkan tiupan tadi di mulutnya, ya, trompet tadi. Lalu Allah menyuruh hidupkan Jibril, Mikail, ya, maka hiduplah kedua-duanya. Kemudian Allah memanggil ruh-ruh dan diletakkan dalam sangkakala. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup. Ya kan, dia datang lagi kan, buat tiupan yang nak hidup tu. Meniupkannya untuk membangkitkan. Ni namakan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Ada kebangkitan tu. Maka keluarlah ruh-ruh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. Lalu masuklah roh itu ke dalam jasad di hidung, maka bumi mengeluarkan mereka. Kita dah masuk dalam bumi tadi, keluar macam cendawan tumbuh. Mana kita ya? Dalam surah Yasin tu. Perempuan roh tu tak mati, dia berpindah aja ke alam baka. Betul, dia masuk balik. Allah kata masuk balik. Maka bangunlah balik. Nabi SAW bersabda, saya orang pertama yang keluar dari bumi. Itu kata Nabi. Dalam hadis lain, sesungguhnya Allah tidak, jika telah menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, mereka pergi ke kubur Nabi. Dia pergi ke kubur Nabi membawa burak dan perhiasan-perhiasan syurga. Maka terbukalah bumi untuk Nabi SAW. Dan ketika melihat Jibril, segera bertanya, ya Jibril, hari apakah ini? Jawabnya, ini hari kiamat, hari yang pasti dan hari yang sangat menggentarkan. Lalu bertanya, ya Jibril, bagaimana umatku? Dia tak kata mana isteriku, mana anak-anakku, umatku. Seperti itu ingatlah Nabi selalu. Bagaimana umatku? Apakah yang diperbuat oleh Allah terhadap umatku? Masya Allah kan? Jawab Jibril, terimalah kabar gembira kerana engkau yang keluar dari bumi. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala. Tiba-tiba serentak mereka telah bangkit. Lihat keadaan. Melihat keadaan, kami kembali ke hadis Abu Hurairah tadi. Maka keluarlah manusia dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat. Ada tak malu ke? Tak ada. Masa tu tak ada malu dah. Tak reti nak tengok hal orang dah. Hal sendiri pun tak terkira perempuan. Ya, menuju kepada Tuhan mereka. Berjalan tu di mahsyar tu perempuan, nak cepat mizan tu pun minta cepat. Walaupun tahu dah tak syurga neraka ke apa, tapi tak tahannya tu, seksanya. Nak minta cepat, ya, dihisap. Menuju kepada Tuhan mereka, kemudian berhenti di satu tempat selama 70 tahun. Inilah hukuman Allah. Inilah urusan Allah kepada kita. 70 tahun dia tak berhenti. Allah membiarkan mereka tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka. Mereka menangis sehingga habis air mata, ya, dan mengeluarkan darah dan berpeluh sehingga banjir sampai ke mulut. Tu yang orang kata tu, ada yang sampai ke keting, ada sampai ke betih, ada sampai ke lutut, ada sampai ke pusat, ada sampai ke dada, ada sampai ke mulut, ada yang tenggelam. Kan? Terimalah nasib masing-masing. Itu bukan hari nak buat baik. Itu hari pembalasan untuk kebaikan atau kejahatan. Sebab itu ingatlah hari ini, berkira-kiralah di sini, ya, berbelanjalah, bermodallah, ya, sebanyak mungkin mana untuk kita menuai untung di sana nanti. Hari ini hari kita membeli saham, di akhirat nanti hari kita untuk mendapat keuntungan saham kita. Bila datang ruang-ruang saham akhirat, jangan tepis-tepis dia ke tepi-tepi. Ya, sambut cepat-cepat dengan penuh ikhlas di hati. Ya, sikit banyak beri itu lain cerita, pastikan itu benar. Ya, pastikan di tempat yang betul-betul.
Ya, kita kesian orang yang tak bernasib baik ya. Keluar air mata, keluar darah, keluar macam-macam ya, peluh sehingga banjir ke mulut. Kemudian mereka dipanggil ke mahsyar. Mereka berpusu-pusu ya, baru ya, berpusu huru biru menuju panggilan itu. Maka apabila telah berkumpul semua makhluk, jin, manusia dan lain-lain. Tengok sebab jin kenapa sama kita? Sebab ni antara jin itu ada yang Islam. Ada jin kafir, ada jin Islam. Baik, itu dia sama pembalasan. Lainnya tiba-tiba mendengar suara yang keras dari langit, maka terbuka langit dunia dan turun daripadanya sepenuh penduduk bumi dari malaikat, dan mereka langsung berbaris lalu bertanya, apakah ada di antara kamu yang mahu perintah Tuhan untuk dihisap? Dijawab, tidak ada. Kemudian turun ahli langit kedua yang berbaris pula. Kemudian turun penduduk langit ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh, masing-masing berlipat dari yang sebelumnya. Maknanya bertambah ramai. Dan semua malaikat itu melindungi penduduk bumi. Tengok tu. Abu Lais Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ad-Dahak, berkata, sungguhnya Allah akan menyuruh langit dunia, maka terbelah dan mengeluarkan semua makhluk yang ada di dalamnya. Maknanya yang di langit di bumi semua keluar ya. Maka turun semuanya dan mengepung bumi dengan apa yang ada di bumi. Kemudian langit kedua dengan isinya. Maknanya diluahkannya tu satu peringkat lebih satu peringkat, berganda-ganda sampai ketujuh. Ramainya perempuan. Kita pergi Mekah, Masya Allah, dah tak larat, dah tak tahan kan? Ramainya tu. Pertama musim-musim umrah, dia orang tak keluar pada Mekah, ramai. Masa haji dia orang keluar, kita orang masuk. Musim umrah tu lagi ramai sebab dia orang tak keluar. Kemudian langit kedua dengan isinya, kemudian ketiga sampai ketujuh ya perempuan, dengan isi diluahkan. Kemudian kelima dengan isinya, kemudian keenam dengan isinya, kemudian ketujuh dengan isinya, sehingga merupakan 7 barisan malaikat. Setengahnya dikepung oleh setengahnya, puak berkepung-kepungan ya, sehingga penduduk jika pergi ke mana sahaja, mereka mendapatkan 7 barisan malaikat itu. Maknanya dikepung oleh para malaikat itu sampai 7 lapisan. Macam mana perempuan dengan ramai nak berjalan macam mana kan? Tetapi jangan fikir yang itu. Dengan kehendak Allah tadi kan, dalam Al-Quran sebut ada yang terkecuali. Mengikutlah amal masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal arfan fuzu la tanfuzuna illa bisultan ya. Hai para jin dan manusia, jika kamu dapat menembus langit dan bumi, maka silakan menembusnya, dan kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ada orang kata dengan ilmu. Kekuatan itu kekuatan ilmu. Allah cabar kita. Aku tak ada nak limit kau ke mana. Kalau kau mampu, dia pergilah sampai ke langit pun tak apa. Dia bagi pada 2 ni sebab dia tahu yang ni ada akal yang akan dihisap nanti. Dia ada pilihan. Malaikat tak ada. Malaikat taat saja, patuh je. Ya, sebab itu dia melanggar je ke langit. Bila nak tiup sangkakala dia kata. Ya. Dan ayat wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Dan pada hari terbelahnya langit dengan awan dan diturunkan para malaikat dengan seketika. Surah Furqan 25. Cukuplah kot perempuan sampai ke situ. Nanti kita sambung. Maka kesimpulannya apa perempuan? Kiamat pasti tiba. Malah kiamat itu adalah sebahagian rukun iman, percaya pada hari kemudian ya. Termasuklah hari kiamat apa semua dan masing-masing dalamnya hari kemudian tu. Itu adalah sebahagian rukun iman, kita kena percaya. Ya.
Jagalah iman kita. Jangan dia terkucil. Ya, carilah banyak bekalan perempuan. Ya. Setidak-tidaknya jangan lupa. Pertama, untuk mentauhidkan Allah, banyakkan zikir la ilaha illallah. Kedua, untuk mendapat syafaat Rasulullah, banyakkanlah bersalawat. Ketiga, untuk melepaskan diri kita, mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Bukan saja ghafur, rahim lagi. Ya, insya-Allah perempuan. Dan tu ya, ingatlah bila kita baca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, apa yang kita ingat ketika itu? Tak ada yang lebih besar perempuan melainkan Allah. Sama ada di dunia apa di sana nanti. Ya, baik itu hendaklah kita jaga iman kita, jangan dia tergelincir. Ya, perempuan, jagalah hati. Ya. Orang-orang mulhid, orang-orang yang tidak beragama ataupun kafir pun tak boleh nak kata dia tak percaya. Dia percaya, tapi di cara dia tu lain. Kalau awak tak percaya, tengok dikuburkannya apa? Barang-barang dia, baju kain cantik. Dia kata besok kat sana cantik. Tengok. Dia kata, tapi dia tergelincir cara dia memaham tu. Bukan yang itu. Pakaian kita di akhirat itu yang kita buat atas dunia ni. Yang poin pentingnya, asasnya itu percaya pada yang nak memberi balasan tu. Baik itu kita percaya pada Allah, wujudnya Allah yang Maha Esa. Kalau tak percaya pada Allah yang Maha Esa, tak usah cerita hari kiamat. Siapa nak bagi balasan nanti? Sebab dia je yang hidup waktu tu. Sebab itu jaga perempuan, jangan tergelincir. Sebab itu baca doa banyak ya. Ya muqallibal qulub, sabbil qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Lepas sembahyang tu perempuan, baca, jangan tinggal 5 kali sehari semalam tu, jangan tinggal. Baca banyak-banyak. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kita orang istiqamah dengan berpegang ya pada akidah yang jelas, yang betul, yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disampaikan kepada kita dan disampaikan oleh sahabat dulu, oleh tabi'in, tabi'in, oleh para ulama dan sampai ke hari ini. Sebab itu Al-Quran kata al ulama warasatul anbiya, dia mewarisi kerja-kerja Nabi. Sebab itu kita kenalah ya, jangan bermusuh dengan para ulama perempuan. Ya, kita hari ini kan nampak ustaz-ustazah pun menyampah. Mulalah ni nona tak payah. Ustazah jangan, ustazah dia buat silap terus dia istighfar. Yang kita bawa mulut ni sampai 7 keturun orang sebut. Nak buat macam mana tu? Baik itu jangan zip mulut kalau tak ada apa nak cakap. Ya, nak cakap yang baik-baik saja. Ni mulut yang Allah bagi ni untuk cakap yang baik-baik, untuk baca yang bagus-bagus. Ya, insya-Allah perempuan. Wa qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, terlajak kata, keterlaluan cara, terusik rasa. Saya mohon maaf. Saya ni manusia biasa. Ya, tak lebih baik pun dari perempuan. Sama-sama makhluk, sama-sama nak belajar, sama-sama mengharap belas kasihan Allah supaya kita sama-sama diselamatkan dari dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nastaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul af fa'fu anna wa an walidina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqallahu minkum.